Dan yang kedua, tuan-puan sekalian, pengorbanan ini terkait dengan keikhlasan. Ikhlas. Semakin ikhlas kita kerana Allah, semakin ikhlas tujuan kita, nampak jelas tujuan kita kepada Allah, insya-Allah nilai pengorbanan dalam hidup semakin tinggi. Ustazah bawa contoh dalam surah Al-Ahqaf. Tengok ya, dalam surah Al-Ahqaf, tuan-puan, dalam surah Al-Hadid, dalam ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Allah suruh beriman kan? Allah perintah, berimanlah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan seluruh pesuruh Allah. Tapi tengok tuan-puan, ketika mana kita nak buktikan iman itu, ketika mana kita nak tunjukkan betul-betul tertumpunya hati kita, niat kita kerana Allah, tengok ayat selanjutnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Keluarkanlah daripada harta kamu. Ini bukan cakap kosong, saya beriman, tapi bila sampai masa Allah kata keluarkanlah daripada harta kamu dan infaklah daripada harta yang Allah bagi kita uruskan. Infak, sedekah. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang menafkahkan hartanya, baginya pahala yang berlipat kali ganda. Tengok tuan-puan, kita nak korbankan harta benda kita di jalan Allah, itu pengorbanan yang kembali kepada soal pembuktian iman dan ikhlas lurus hati kepada Allah. Kalau dibelit oleh nafsu tadi, bila bab sedekah susah. Ambil contoh nak korban ni je lah. Mak telefon contoh kan, Timah, ini ada satu lagi bahagian lembu ni ha. Tak ada orang ambil ni Timah. Kau ambil lah Timah, boleh tak? Ambil satu bahagian. Puas betul dah masjid mencari orang, satu bahagian lagi. Alamak, mahal lah mak. Mahal. Kau macam dulu 200-300 boleh lah mak, ni mahal lah sampai 500-600. Entah tidak entah Haji Dolah tu cari lembu. Ya sampai 500-600 ni satu bahagian. Macam-macam tuan-tuan. Macam-macam. Tanya, dah masuk GST ke tu? Siap tanya GST. Ya, tanya tolak GST ke tak? Sekarang SST. Allah, payahnya jadi nak ambil satu bahagian. Payahnya. Bersilat-silat. Tak apalah Timah, kalau dah payah sangat tak apalah. Mak telefon orang lain lah pula, abang kau lah pula. Masya Allah. Puas tuan-puan nak menawar ke satu bahagian tu. Tapi cuba kita tengok kita, kalau beli barang dekat mall. Dekat mana? Dekat shopping mall. Boleh pula kita kata, memanglah mahal. Mana ada benda murah dah sekarang. Kalau tak beli sekarang, tahun depan lagi mahal ni. Baik kita beli sekarang. Tahun depan SST dah ada, baik beli sekarang. Boleh pula kita berunding dengan nafsu, membenarkan apa yang dia nak. Pandai pula kita bagi alasan. Cuba kita bagi alasan yang sama dengan korban tadi. Bolehlah mak, saya ambil tahun ni. Saya ambil mak. Kalau tunggu tahun depan lagi mahal kan mak, baik saya ambil tahun ni. Boleh kan kita bagi alasan macam tu? Tapi lain. Kenapa kita tidak adil dalam hal ini? Sebab apa? Sebab kita kesukaran untuk berkorban ketika mana membabitkan pembuktian iman dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang hatinya ikhlas, ini yang disebut dalam surah Al-Hadid. Bila beriman pada Allah dan Rasul, tandanya apa? Keluar sedekah. Sehinggalah pada ayat yang ke-10, ke-11, Allah masih menyebut lagi tentang bab nafkah, bab infak, ya, bab sedekah.
Allah puji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tuan-puan, kisahnya waktu itu duduk dengan Nabi SAW dengan pakaian yang terpaksa ditampung dengan material lain. Maknanya mula-mula kain, tapi lepas tu ada tampung lah dengan kulit ke apa ke kan, ya, kena tampung. Kemudian nampak sampai sini je lengan, tak ada dah kain untuk yang lengan lagi tu, lengan pendek je. Nampak naif dari sudut pakaian. Nabi SAW tengok pun Nabi rasa sedih. Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni hartawan. Tiba-tiba tengok ceni je pakaiannya. Rupa-rupanya bukan yang di bumi saja sedih, malaikat di langit pun sedih. Tengok pada apa? Pada keadaan pakaian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Turun malaikat Jibril bertemu dengan Nabi SAW. Pertama, malaikat Jibril bagi tahu Allah sampaikan salam pada Rasulullah SAW. Kedua, Allah minta supaya Nabi sampaikan salam daripada Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, Allah minta Nabi tanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apakah dalam keadaan ini, dalam keadaan dia telah memberikan seluruh hartanya kepada Allah, Allah tanya, tolong melalui Nabi SAW, tanya pada Abu Bakar As-Siddiq, apakah kamu redha atau rasa marah dengan Allah? Itu Jibril turun, tuan-puan. Lalu Nabi SAW sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allah kirim salam dengan kamu, disambut dengan air mata. Betapa hebatnya, tuan-puan, seorang hamba Allah yang dapat kiriman salam daripada pencipta. Kemudian Nabi sampaikan, melalui Jibril Allah bertanya kepada kamu, dalam keadaan telah kamu serahkan harta kamu di jalan Allah, apakah kamu redha atau kamu tidak puas hati dengan Allah? Yang ini mengaung Abu Bakar As-Siddiq. Mengaung Abu Bakar As-Siddiq. Macam mana seorang hamba nak rasa marah dengan Allah yang maha baik? Tak mungkin. Tak mungkin seorang hamba yang yakin maha baiknya Allah yang berikan segala-gala nak rasa marah. Aku redha dengan Allah, aku redha dengan segala keadaan yang aku lalui. Tuan-puan, itu kalau kita tengok kitab tafsir. Kemudian turun ayat 10. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard. Tidak sama di kalangan kamu orang-orang yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Makkah, sebelum kemenangan, dengan orang yang infak harta setelah kemenangan Islam, setelah penaklukan, setelah Fathu Makkah. Tak sama. Sebab apa? Kualiti keyakinan juga tak sama. Abu Bakar As-Siddiq sama-sama susah dalam keadaan ketika mana Islam ditindas, tapi Masya Allah berikan bantuan pada agama Allah. Tak sama dengan orang yang bersama dengan agama Allah setelah agama Allah dilihat menang. Tak sama. Itu disebut dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya subhanallah, Masya Allah, kehadiran ya hari Arafah, ataupun sedang kita sebut kehadiran Zulhijjah ini sangat besar makna dia untuk membawa kita kepada kesinambungan madrasah taqwa yang dulu kita sebut dalam bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Bawa lagi, jumpa pula bulan Zulhijjah. Ya, betapa banyaknya amalan-amalan soleh yang boleh kita lakukan dalam bulan Zulhijjah. Hari Isnin puasa sunat, hari Selasa puasa hari Arafah bagi yang tidak berada yang tidak wukuf di Arafah. Banyak ya tuan-puan. Lepas tu hari raya Aidil Adha, solat sunat hari raya. Kita pun boleh buat ibadah korban pada hari raya, hari-hari tasyrik. Masya Allah. Dan semua itu kita jangan lupa, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Lagi sekali diangkat persoalan takwa, kesinambungan, penerusan. Dulu Ramadan pun takwa juga, bawa jalan-jalan lagi sampailah Zulhijjah, masih mengukuhkan persoalan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita
ketika mana hari raya haji, lain rasanya tuan-puan. Ya, penghayatan tu. Dahlah memang kita pun takbir kan, boleh takbir lama kan, tak macam hari raya Aidilfitri, ya. Jadi kita betul-betul menghayati ya tentang takwa, tentang pengorbanan, tentang pembuktian iman, tentang keikhlasan, ya. Supaya hati kita ini jadi lembut, jadi terdidik untuk buat yang lebih baik ya sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya ustazah kira itulah kadar yang boleh ustazah sampaikan pada pagi ini. Ya, sekali lagi ustazah mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Ya, kalau tanya ustazah apa hajat yang paling besar yang ustazah nak daripada Allah, maka jawapannya Allah ampunkan dosa. Betul tak? Betul tuan-puan? Ya, Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan kehadiran kita di rumah Allah. Allah angkat darjat kita. Ya, Allah muliakan kita. Allah kurniakan kita hati yang terbaik. Allah kurniakan keluarga sakinah insya-Allah. Ya, jadi ustazah akhiri di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.